Terima kasih Dato' Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya turut sama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Dato' Yang Dipertua, ya sebenarnya seluruh rakyat Malaysia masih lagi belum melupakan bahawa apa yang telah dijanjikan oleh Kerajaan Barisan Nasional ketika masa kempen PIU ke-13. Salah satu agenda yang penting yang disebutkan di Manifesto Barisan Nasional bahawa agenda pertama Barisan Nasional akan menguruskan isu kos sara hidup rakyat. Tetapi apa yang saya perhatikan selepas Barisan Nasional memenangi PIU 13 dengan undi popular cuma 48%, masalah kos sara hidup rakyat tetap tidak dapat diselesaikan. Dan yang paling teruk sekali, kita semua yang berada di dalam Dewan Yang Mulia ini termasuk rakyat jelata telah pun menyaksikan siri kenaikan harga barangan telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan. Dato' Yang Dipertua, sebagai contoh, harga minyak RON 95 telah pun dinaikkan sebanyak 2 kali selepas PIU ke-13. Kali pertama naik 20 sen pada September 2013 dan kali yang kedua naik 20 sen lagi pada Oktober 2014. Jadi hanya harga minyak RON 95 sahaja telah dinaikkan sebanyak 40 sen selepas 5 hari bulan Mei 2013, iaitu PIU ke-13. Dan sesuatu yang saya rasa penyokong Barisan Nasional tidak boleh terima, iaitu selepas Barisan Nasional menang di Penggalan Kobo, PRK Penggalan Kobo di Kelantan pada 25 hari bulan September 2014, tetapi tak sampai seminggu Barisan menang di PRK Penggalan Kobo, BN telah pun umumkan kenaikan harga minyak RON 95 pada 31 hari bulan September. Kalau Kerajaan Barisan Nasional benar-benar berani berhadapan dengan rakyat, sebenarnya saya rasa pihak Barisan Nasional boleh membuatkan pengumuman kenaikan harga minyak RON 95 itu ketika masa kempen pilihan raya kecil. Dan saya rasa kita semua yang berada di dalam Dewan Yang Mulia ini sedia maklum apa yang akan berlaku, siapa yang pengundi-pengundi akan menyokong ketika masa pilihan raya kecil tersebut. Dato' Yang Dipertua, rakan-rakan Barisan Nasional yang duduk di sebelah sana kemungkinan besar mereka terpaksa membuat penjelasan kepada rakyat jelata bahawa sebenarnya belanjawan kali ini memang prihatin kepada rakyat, di mana setiap rakyat yang isi keluarganya pendapatan kurang daripada RM3,000 akan mendapat penambahan nilai bantuan BRIM daripada RM650 sehingga RM950. Dan sebenarnya Manifesto Barisan Nasional masa PIU ke-13 telah pun menjanjikan BRIM akan diberi sehingga RM1,200. Jadi RM950 ini sebenarnya merupakan sebahagian yang telah pun dijanjikan oleh pihak Barisan Nasional. Jadi dalam perkara ini juga saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa memang kerajaan memang mempunyai tanggungjawab untuk menangani kos sara hidup rakyat. Tetapi pada masa yang sama, sebelum PIU janji nak mengurangkan kos sara hidup rakyat, tetapi lepas menang PIU tak sampai 2 tahun, harga minyak telah pun dinaik 40 sen dan sekarang pula kita ada satu istilah yang baru, rasionalisasikan subsidi. Jadi dalam perkara ini saya rasa sebenarnya rakyat jelata seharusnya dimaklumkan sebelum kerajaan membuat apa-apa keputusan. Sama juga dengan pelaksanaan GST. Dan saya ingin nak tegaskan di sini, saya cukup yakin kawan-kawan yang ada di sebelah sana bahawa mereka tetap mengetahui bahawa pelaksanaan GST ini pada tahun depan akan meningkatkan lagi kos sara hidup rakyat. Jadi itulah sebab mengapa kerajaan meningkatkan bantuan BRIM daripada RM650 sehingga RM950. Dan pada masa yang sama, sebenarnya bagi saya dan juga kawan-kawan di Pakatan Rakyat sini, kita memang menyokong segala usaha kerajaan untuk membantu rakyat, khususnya bagi mereka yang miskin ataupun berpendapatan rendah.
Cuma agak pelik bagi tahun ini, kita memperlihatkan ini BRIM pada tahun hadapan akan diberi secara instrumen. Lumut ya, secara rasa sikit. Terima kasih yang Ketua. Saya ingin bangkitkan berhubungan BRIM rasa. Kita dijanjikan, rakyat dijanjikan dengan RM650 pada tahun ini, dan insya-Allah tahun depan RM950. RM50 dikatakan untuk insurans takaful. Tapi berlaku satu kes di parlimen saya apabila penerima BRIM meninggal dunia, iaitu Puan Yu Sho Hyong, lahir pada 2/4 tahun 1934. Apabila waris mereka menuntut insurans tersebut, caruman insurans tersebut ataupun wang insurans tersebut, maka dikatakan tidak layak oleh kerana tiada tanggungan. Sedangkan kita tahu apabila seseorang meninggal, siapa yang nak uruskan jenazah tu? Sebab itu kita perlukan duit insurans tu untuk uruskan jenazah tersebut. Bagaimana pandangan yang berhormat rasa? Terima kasih. Jadi masukan yang berhormat lumut, ya, masukan ucapan yang berhormat lumut ke dalam perbahasan saya, dan saya harap pihak kerajaan dapat berjawab. Jadi kita lihat pemberian BRIM ini memang niat dia memang baik untuk membantu rakyat, tetapi kita juga harus lihat apa yang sedang berlaku. Saya rasa kebanyakan daripada ahli-ahli parlimen kita memang menerima banyak aduan daripada penduduk, khususnya pakcik-makcik. Ketika mereka pergi shopping di pasar raya, kebanyakan daripada mereka telah pun menjadi sasaran kepada sindiket gores dan menang. Jadi saya rasa dalam perkara ini, di samping kerajaan memberi bantuan kepada rakyat, kita pada masa yang sama juga haruslah mempertahankan dan juga melindungi rakyat kita daripada dianiayai oleh sindiket gores dan menang ini. Saya memberi satu contoh. Di Negeri Sembilan, ketika bulan Ogos, saya adakan satu pertemuan dengan Timbalan Ketua Polis Negeri. Angka yang dibagikan oleh Timbalan Ketua Polis Negeri kepada saya ialah di Seremban sahaja, pada tahun ini dari Januari sehingga bulan Ogos, jumlah nilai wang yang ditipu oleh sindiket gores dan menang adalah sejumlah RM4 juta. Dan pada masa yang sama, sikit boleh? Sila. Okey, terima kasih Rasa. Terima kasih Rasa. Terima kasih. Betul. Saya tak faham apa pendapat Rasa tentang apa sangkut paut BRIM dengan gores dan menang. Gores dan menang ni itu keputusan sendiri. Okay. Kita sangkut paut dengan bagan serai. Saya faham. Itu jangan sangkutkan yang tu bukan yang bagan serai. Itu saya faham. Jadi kita selaku wakil rakyat, kalau ada penduduk datang jumpa, kita mesti menawarkan solution kepada mereka. Jadi kita tidak boleh kata itu salah mangsa, tetapi saya rasa pihak kerajaan sebanyak sedikit perlu mengambil tindakan terhadap sindiket-sindiket ini. Sebab saya lihat ada banyak kes yang saya telah pun dilihat, duit ditipu sebanyak RM100,000, tetapi denda ataupun hukum terhadap sindiket tersebut cuma RM100 saja. Jadi saya rasa adalah amat penting bagi kita semua untuk memastikan setiap rakyat kita dilindungi. Sebab kalau katakan mereka yang miskin dapat BRIM, mereka pergi shopping, lepas shopping keluar dia jumpa sindiket ini, saya tak tahu apa akan berlaku. Jadi adalah lebih baik kita mengambil tindakan untuk membantu sindiket tentang gores dan menang tu saya setuju. Tapi apa sangkut paut BRIM dengan gores dan menang? Itu yang soalan saya tadi. Itu pendapat yang saya minta daripada Rasa. Itu tak sangkut paut. Lagi satu Rasa, boleh tak Pak Suwaki? Memang perlu ada awareness mengenai kepayahan ataupun masalah yang timpa mengenai gores dan menang, itu betul. Tetapi pada pandangan saya, Rasa tidak boleh menyalahkan segalanya kepada pihak kerajaan. Sebabnya ini adalah individu itu sendiri. Bagi penerangan itu boleh, bagi awareness itu boleh, tetapi tidak boleh untuk Rasa menyatakan kerajaan salah, kerajaan ini. Sebab ia tidak boleh dibebankan terus kepada kerajaan. Yang berhormat Balai Serong, saya rasa saya tak ada kata apa dalam isu gores dan menang ini kerajaan ada salah. Saya cuma rasa dalam perkara ini
kita selaku wakil rakyat ataupun pihak kerajaan, kita haruslah melindungi rakyat kita. Sebab ramai daripada mereka saya jumpa, sebab di pejabat saya cuma 2-3 bulan saja lebih kurang ada 30 aduan, dan kebanyakan daripada mereka adalah kawan-kawan daripada Melayu. Dan yang penting sekali, yang mereka yang ditipu ni kebanyakan mereka yang sudah lebih daripada 50 tahun, banyak pakcik-makcik. Saya rasa kesian kepada mereka. Mereka pergi balai polis tak boleh tolong. Mereka pergi cari banyak agensi kerajaan, semua tak boleh tolong. Jadi dalam perkara ini, saya rasa adalah amat penting, selain daripada kita beri bantuan kepada mereka yang miskin, salah satu yang kita perlu lakukan, iaitu kita nak pastikan semua sindiket yang menipu duit rakyat ini dapat dibanteras. Itu adalah tujuan utama saya untuk mengutarakan masalah ini. Ya, Doktor Tinggi Bangun. Saya nak tanya sikit boleh tak? Sila. Ramai nak tanya, lain bahas tak ada tanya. Sikit je. Okey. Tak apa, menarik tu semua nak tanya. Tadi kata banyak tipu umur 50 tahun. Dan dia kata banyak Melayu. Jadi saya ingat pelik sikit lah. Kalau 50 tahun main guris ni, ini penyakit. Maknanya dah ada addicted. Ada masalah. Jadi takkan orang 50 tahun main guris ni kena tipu. Jadi saya tengok kena tanyalah betul ke ramai kat Rasah tu. Keduanya saya nak tanya tadi, Rasah cakap lepas pilihan raya tiba-tiba naik harga, kerajaan seolah tak tepati. Saya nak tanya, ada menyusahkan rakyat? Saya ingat perkara yang sama juga di Selangor, naik cukai. Gaji Elon Esko naik 300%. Di Pulau Pinang naik harga air. Ini semua saya nak tanya, tidakkah menyusah rakyat? Dan kalau berlaku ni, mungkin ada sebab-sebab kenapanya dilakukan. Boleh tak Rasah jawab sedikit? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya rasa perkara yang sama juga yang ditanya oleh Yang Berhormat mana tadi. Sorry tak nampak. Jadi dalam perkara BRIM ini, saya cuma ingin nak highlight kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa selain daripada kita membantu mereka yang miskin, dan kita juga harus memastikan mereka yang miskin ataupun kurang berkemampuan ini dapat dilindungi agar sindiket-sindiket yang menipu duit ini tidak akan menyerang mereka. Saya rasa itu adalah amat penting kepada kita semua. Saya tidak mengatakan bahawa kerajaan serba salah dalam isu gores dan menang. Cuma saya nak ingin menarik perhatian bahawa sindiket gores dan menang memang semakin berleluasa. Mereka memang semakin bermaharaja rela. Jadi tentu yang betul. Isu yang kedua yang saya ingin membangkitkan iaitu mengenai pengiktirafan sijil UEC. Tentu yang betul. Sebenarnya ini bukanlah kali pertama saya membangkitkan isu pengiktirafan sijil UEC di dalam Dewan Yang Mulia ini. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya sendiri telah pun adakan perjumpaan dengan Dong Zong, dan pada perjumpaan tersebut sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengeluarkan satu kenyataan akhbar bahawa pengiktirafan UEC ini akan dipertimbangkan dan akan adakan perbincangan dengan Kementerian Pengajian Tinggi pada masa itu. Tetapi sampai hari ini saya lihat jawapan yang saya diperolehi daripada Menteri Pendidikan bahawa sijil UEC masih tidak boleh diiktiraf sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Dan pada masa yang sama saya merujuk kepada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas timbalan Menteri Pengajian Tinggi bahawa masa kempen PIU ke-13 dia memberi jaminan bahawa kalau sijil UEC tidak diiktiraf selepas PIU ke-13, beliau tidak akan bertanding lagi. Memang beliau telah pun kalah pada PIU ke-13, dan pada masa yang sama beliau telah pun menerima pelantikan sebagai senator dan telah pun kembali ke Dewan ini. Dan baru-baru ini kita telah pun memperlihatkan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak telah pun mengumumkan pemberian peruntukan sebanyak 3 juta ringgit kepada 14 buah sekolah persendirian tinggi di Sarawak.
Dan bagi saya memang mengalu-ngalukan usaha pihak kerajaan negeri Sarawak dalam perkara ini, dan saya rasa sebagai kerajaan pusat ataupun kerajaan-kerajaan negeri juga haruslah mengikut langkah yang amat berhormat Ketua Menteri di Sarawak, di mana kita pastikan setiap sekolah kita tak kira apa-apa aliran, dan kita yang perlu iaitu perlu pastikan setiap sekolah ini mendapatkan peruntukan yang mencukupi agar sekolah-sekolah ini dapat menghasilkan pelajar-pelajar kita yang bakal menjadi pemimpin masa hadapan negara kita. Dan isu pendidikan ada satu lagi perkara yang berada di kawasan saya cuma ingin membangkitkan di dewan ini, bahawa saya telah pun menerima pertanyaan ataupun aduan daripada seorang ibu bapa dari sekolah jenis kebangsaan Cina. Beliau menolong anaknya, memohon kepada sekolah menengah KGW Seremban, tetapi permohonannya tidak berjaya. Dan pada masa yang sama, pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan telah pun memberi maklum balas bahawa pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan tidak membuka permohonan sekolah kawalan dan kelas kawalan kepada SJKC dan juga SJKT. Jadi dalam perkara ini saya ingin memohon penjelasan daripada Kementerian Pelajaran. Datuk Yang di-Pertua, sebenarnya masalah flat juga merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh wakil rakyat. Bagi adun di bawah Parlimen Rasah sebenarnya telah pun membangkitkan isu-isu flat di dalam Dewan Undangan Negeri. Tapi jawapan yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan bahawa ini pengurusan flat sepatutnya diuruskan oleh jawatan kuasa mereka. Dan saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa khususnya kepada kementerian yang berkaitan, jikalau jawatan kuasa flat tersebut tidak berfungsi lagi, dan pada masa yang sama jawatan kuasa flat tersebut tidak mempunyai peruntukan untuk memperbaiki infrastruktur, dan adanya bangunan-bangunan flat di mana strukturnya tak begitu selamat lagi, saya cuma ingin bertanya kepada pihak kerajaan, ada tak apa-apa peruntukan khas untuk membantu penduduk-penduduk yang tinggal di dalam bangunan flat ini. Datuk Yang di-Pertua, selain daripada itu, kita juga memperlihatkan baru-baru ini harga getah dan harga kelapa sawit cukup rendah, dan kita memang amat berharap pihak kerajaan boleh melakukan sesuatu untuk memastikan penoreh-penoreh getah dan juga pengusaha-pengusaha ladang kelapa sawit dan juga pekerja-pekerja di ladang kepala sawit ini dapat pengusaha kelapa sawit ini dapat dilindungi oleh pihak kerajaan dan memastikan mereka mempunyai pendapatan yang mencukupi agar kehidupan mereka dapat dijamin. Dan salah satu Rasah boleh gulung. okey, dan yang akhir sekali, salah satu masalah alam sekitar di kawasan Seremban, iaitu masalah yang sama, iaitu pusat kualiti alam yang mengendalikan sisa pekerja berjadual. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini bahawa sebenarnya rakyat yang tinggal di Seremban dan juga di Sentayan amat bimbang terhadap kadar pencemaran yang disebabkan oleh kilang tersebut, dan saya harap pihak kerajaan boleh mengambil kira perasaan keselamatan dan juga kesihatan penduduk-penduduk di Seremban agar kilang ini dapat dihentikan operasinya seperti yang telah dijanjikan, iaitu pada Februari 2015. Dan yang akhir sekali, saya mohon keizinan Datuk Yang di-Pertua,
Jadi sebenarnya anak saya yang baru dilahirkan pada 2 minggu yang lepas masih berada di dalam ICU, ya. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada seluruh kaki tangan di Hospital Tuanku Jaafar, khususnya Hospital Wanita dan Kanak-kanak, bagi mereka yang telah bertungkus lumus untuk menyelamatkan anak saya. Ya, anak saya sebenarnya masih berada di dalam ICU, sebab itu tadi saya minta slot untuk berucap lebih awal. Hari ini sudah termasuk minggu yang kedua. Anak saya masih berada di hospital. Jadi dengan kata-kata ini, sekian terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Ya.